A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik, perbincangan semalam berkenaan dengan, di antara perbincangan semalam berkenaan dengan khitbah. Jadi kita ada sedikit lagi belum habis berkenaan dengan khitbah. Jadi semalam di akhir perbincangan kita sebut berkenaan dengan hukum khitbah. Berkenaan dengan hukum khitbah. Ini hukum khitbah dengan melihat kepada jenis-jenis perempuan. Jadi kalau perempuan tersebut, perempuan yang di dalam iddah wafat ataupun di dalam iddah talak bain, maka hukum khitbah dia ada dua apa ni kita sebut sebelum tu, khitbah ada secara tasrih dan ada secara ta'rid. Khitbah ada secara tasrih dan ada secara ta'rid. Apa khitbah secara tasrih? Maknanya kita meminta ataupun kita menggunakan suatu lafaz yang putus, kita nak kahwin dengan perempuan tersebut. Adapun secara ta'rid, dia tak secara putus, tapi kita menyebut kepada dia suatu perkataan ataupun ucapan yang ada ihtimal kita nak berkahwin dengan dia ataupun tidak. Jadi perempuan ni ada beberapa kita kata beberapa kategori lah. Kita kategorikan semalam kepada 3 kan. Yang pertama, perempuan yang berada di dalam iddah wafat dan perempuan yang di dalam iddah talak bain. Ini sekali kategori yang pertama. Jadi perempuan yang berada dalam iddah wafat dan dalam iddah talak bain, maka boleh kita ta'rid tapi haram kita tasrih. Kita boleh ta'rid tapi haram secara tasrih. Tasrih pada khitbah itulah. Okey. Ya, ni apa ni, haram tasrih pada khitbah tapi ta'rid tak apa. Yang kedua, perempuan yang di dalam iddah talak raj'i. Perempuan yang dalam iddah talak raj'i haram khitbah secara tasrih dan haram khitbah secara ta'rid. Sebab perempuan dalam talak raj'i dia pada hukum zaujah. Dia dengan suami dia tu di sisi suami dia tu pada hukum zaujah. Dan yang ketiga, perempuan yang tidak dinikahi dan dia tidak ada orang yang meminang ataupun melamar dia pun sebelum tu. Dia kosong lah. Tidak ada orang yang melamar dia sebelum tu. Dan lamaran, kalau ada pun lamaran tu tidak diterima. Jadi kita nak khitbah perempuan ni boleh secara tasrih dan juga boleh secara ta'rid. Jadi inilah perbincangan akhir kita semalam. Jadi ada yang kita tak sempat sebut semalam, iaitu berkenaan dengan pinangan di atas pinangan orang. Kita cakap hukum dia haram. Maknanya perempuan ni telah dipinang oleh seorang lelaki. Ada seorang lelaki pula, lelaki A dah pinang perempuan ni, kita kata Fatimah. Lepas tu datang B nak pinang juga Fatimah ni. Hukum dia haram dengan 5 syarat. Hukum dia haram dengan 5 syarat lah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tertulis
Nanti kita akan tunjukkan dalam kitab ada sebut. Baik. Jadi kita kata haram dengan 5. Mana dia? Okey, yang pertama khitbah tersebut yang pertama apa ni, antakuna al-khitbatul ula jaizah. Antakuna al-khitbatul ula jaizah. Itu syarat pertama. Jadi khitbah yang pertama tu harus dari segi hukum dia, bukannya haram. Khitbah yang pertama tu harus. Adapun kalau khitbah yang pertama tu haram, contohnya perempuan tu di dalam iddah, dia pergi khitbah perempuan tu, hukum dia haram kan, kita sebut kan. Ada perempuan yang dalam iddah, apa ni, contohnya kata perempuan tu dalam talak raj'i, dia pergi khitbah perempuan tu, hukum dia haram. Jadi dia punya khitbah ni tak diiktibar. Kalaulah habis iddah dia, datang lelaki yang kedua untuk khitbah perempuan ni, hukum dia boleh. Baik, faham? Itu yang pertama. Yang kedua, an yujabal khatibul awal. An yujaba al khatibul awal jawaban lafziyan sarihan. Khatib yang pertama, yakni lelaki yang pertama, lelaki A yang meminang Fatimah ni, kita kata telah dijawab, maknanya telah diterimalah pinangan dia tu. Telah diterima secara lafaz yang jelas. Lafzan, apa ni, secara lafaz. Jawaban lafzian, dijawab secara lafaz, dan juga sarihan, secara sarih. Jelas. Kata dia tu diterima. Bukannya tak jelas lagi. Bukannya tak jelas lagi, masih ada samar-samar. Dia ni nak apa ni, akan terima ke ataupun tidak. Itu yang kedua. Maknanya itu yang kedua lah. Yang ketiga, alla ya'zana al-khatibul awal lisani. Khatib yang pertama, iaitu orang yang meminang, orang A yang meminang tu, dia tidak membenarkan khatib yang kedua untuk meminang perempuan tu. Katalah si A ni minang si Fatimah, lepas tu dia benarkan untuk si B tu pinang juga dia, Fatimah ni. Jadi hukum dia boleh. Hukum dia boleh. Kalau dia benarkan dah. Kalau tak benarkan, hukum dia haram. Yang ketiga, alla yahsula i'radun minal khatibil awal awil mujib. Alla yahsula i'rabun minal khatibil awal awil mujib. Maknanya tidak berlaku i'rad. Maknanya khatib yang pertama tidak berpaling daripada perempuan tu. Maknanya tak maulah kat perempuan tu. Ataupun mujib, pihak perempuan tu berpaling, dia tak mau kat lelaki tu. Jadi boleh orang lain untuk meminang perempuan tersebut. Dan yang yang kedua, yang kelima, wa an ya'lamassani bil khitbah wa bi jawaziha wa bi ijabatihi. Maknanya ataupun kita kata an ya'lamal khatibus tsani bi khitbatil awal wa ijabatihi. Khatib yang kedua, dia tahu kata ada orang lain yang terlebih dulu meminang si Fatimah.
dan pinangan dia telah diterima. Kalau dia tahu, hukum dia haram dia nak masuk minang. Tapi kalau dia tak tahu, kita tak katalah perbuatan dia tu haram. Boleh faham? Jadi kalau ada 5 syarat ni, hukum dia haram. Jelas? Minta ulang sih boleh tak? Kita ulang. Yang pertama, tahrumul khitbah kita bisyurut khamsah. Tulis sinilah. Yang pertama, antakunal khitbatul ula jaizah. Mestilah keadaan khitbah yang pertama tu khitbah yang jaizah, bukannya muharramah. Kalaulah khitbah yang pertama tu muharramah, contohnya si khatib yang pertama tu, orang yang pertama masuk Minang tu, ketika dia masuk Minang ketika mana perempuan tu dalam keadaan iddah, jadi hukum dia haram. Kan ada keadaan-keadaan tadi kan kita sebut sebelum ni, adanya apa ni, kalau dia kata dalam iddah talak raj'i, hukum dia haram, dia masuk, jadi tak diiktibarlah pinangan dia tu. Kalau ada orang yang kedua masuk, jadi hukum dia tidak berdosa. Baik. Yang kedua, an yujabal khatibul awal jawaban lafziyan sarihan. Khatib yang pertama telah diterima, kita kata. Telah dijawab, mana dengan telah diterima oleh pihak perempuan tu. Oleh keluarga pihak perempuan tu sebagai jawab yang sarih. Jawab dengan lafaz yang sarih. Kata diterima. Dan yang ketiga, alla ya'dhanal khatibul awwal lisani. Khatib yang pertama dia tak izinkan khatib yang kedua. Itu akan jadi haram lah. Ini kita kata syarat-syarat dia akan haram untuk khitbah. Untuk khitbah. Khatib yang kedua tak dibenarkan, maknanya yang pertama tu dia tak bagi kebenaran kepada yang kedua. Kalau dia bagi kebenaran kepada yang kedua, tak jadi haram. Nak buat macam mana? Dia kata kalau hang nak masuk juga, nak masuk Minang ni, nak cuba try walaupun dia dah diterima, sajalah dia nak suruh tengok perempuan tu macam mana ke apa ke. Lepas tu masalah perempuan tu pula, kalaulah kata yang kedua ni masuk meminang, boleh tak dia setuju dengan pinangan pihak yang kedua, sedangkan dia dah setuju dah pinangan pihak pertama? Jadi hukum dia boleh tapi dia kena bagi tahu yang pertama dulu. Hukum dia boleh tapi dia kena bagi tahu yang pertama dulu. Atau tak jadi maknanya dia nak yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang keempat, alla yahsula i'radun minal khatibil awal awil mujib. Tidak berlaku i'rad. Tidak berlaku i'rad maknanya berpaling. Khatib pihak pertama, orang pertama yang masuk meminang tu, dia tidak berpaling, maknanya tak mau dah kat perempuan tu, tak jadi dah. Kalaulah dia tak mau, mula-mula tu dah setuju dah, okey dah, diterima, lepas tu tak jadi, tak mau. Jadi waktu ni bolehlah yang kedua untuk masuk meminang. Okay. Ataupun mujib dah setuju, lepas tu pihak lelaki ni nak lah, tiba-tiba pihak perempuan yang tak setuju, tak mau dah, dia i'rad, dia berpaling daripada peminangan tu lah, maknanya kira tak jadilah depa tu. Mujib tu yang i'rad. Jadi pada ketika ni bolehlah yang kedua ni, dia dapat tahu, bolehlah untuk dia masuk meminang. Tapi kalau tak berlaku i'rad, maka tidak boleh, tidak berlaku i'rad dari pihak khatib ataupun mujib, khatib yang pertama ataupun mujib, maka tidak boleh untuk khitbah. Dan yang kelima, syarat yang kelima, alla ya'lama athani. Yang kedua tu, orang yang kedua yang nak masuk meminang tu, dia tak tahu. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Dia tahu, yang jadi tak boleh itu haram. An ya'lama athani, yani an ya'lama al-khatibu tsani bi khitbatil awal. Bukan dia wa bi ijabatihi,
an ya'lamal khatibus sani bi khitbatil awal wa ijabatihi. Khatib yang kedua, apa ni, orang yang meminang, orang kedua yang meminang tu, dia tahu kata dah ada orang lain yang dah masuk minang perempuan Fatimah ni dan pinangan dia diterima. Dia tahu. Jadi hukum dia haram untuk dia masuk minang. Kalau dia tak tahu, dia yalah, katalah duduk tempat jauh-jauh, ada mai orang Pinang dia orang Kelantan. Jadi dia tak tahu kata ada orang Kelantan mai Pinang dia. Dia pun ni duduk duduk Selangor contohnya. Pergilah dekat perempuan tersebut. Perempuan duduk Kedah contohnya. Jadi dia pergi, dia tak tahu kata dah ada orang Pinang dia. Jadi hukum orang ni tak adalah haram. Dia haram bila dia tahu kata perempuan tu dah dipinang dan dia pergi pula. Dah pinangan orang tu dah diterima dan dia pergi. Itu hukum dia haram. Jelas? InsyaAllah. Kalau nak tengok yang tu boleh tengok dekat kata Muhasyi rahimahullah, wa an khitbatin sabiqah. Wa an khitbatin sabiqah tu. Lepas tu dia sebut wa amma ghairul khaliyah an khitbatin sabiqah fatahrumu khitbatuha li khabari asy-syaikhain. Wal lafzu lil Bukhari la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dhana lahul khatib. Adapun yang tidak sunyi daripada khitbah yang sebelum, maknanya ada orang ada khitbah dia dah belum tu, maka hukum dia haram lah yang tu. Fatahrumu, maka haram untuk kita pinang perempuan tu. Maknanya perempuan yang telah dipinang haramlah kita pinang perempuan tu. Sebab apa ni, khabar hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan lafaznya bagi Bukhari kata Nabi SAW, la yakhtubur rajul ala khitbati akhihi. Janganlah meminang lelaki di atas pinangan saudaranya. Seorang lelaki itu atas pinangan saudaranya sehinggalah dia meninggalkan, hatta yatruka al-khatibu qablahu, sehinggalah apa ni, khatib yang sebelum sehinggalah khatib pertama tu meninggalkan pinangan tersebut, ataupun dengan mana dia tak maulah ada perempuan tu, ataupun dia membenarkan kepada khatib yang kedua tu, au ya'zana lahu al-khatib. Khatib yang pertama bagi kebenaran kepada khatib yang kedua. Wal makna fi dzalika ma fihi min al-idza. Yalah, kat situ akan ada wa sallallahu alaihi wasallam, akan ada idza. Dahlah kita dah ni dah, kita nak duduk, nak perempuan tu pun dah setuju dah, keluarga dia setuju, tiba-tiba mai pula. Satgi dia menyakiti kita, satgi mulalah berlaku orang cakap bergaduh dan sebagainya, benci, dendam, macam-macam lagi lah. Lepas tu dia kata wal hasil ni khulasah yang kita sebut tadi, untuk boleh baca, nak baca sekali jalan. Wal hasilu annahu tahrumul khitbah lakin bi syurut. Wahia an takuna al-khitbatul ula jaizatan bi khilafi ma law kanat al-khitbah tu muharramatan ka an khatabaha al-awwal fi iddati ghairihi. Fala tahrumul khitbatu tsaniyah idh la haqqa lil awwal. Nampak? Wa an yujaba al-khatibul awwal sarihan mimman tu'tabaru ijabatuhu wa huwa al-wali. Lepas tu yang kedua ni yang kedua lah, khatib yang pertama tu diterima lah. Diterima, bukan perempuan tu terima. Maknanya kata perempuan tu terima, kira jadi ya. Dia mesti orang yang diiktibar ijabah dia. Siapa yang perempuan yang tu, tengok perempuan tu lah macam mana. Kalau perempuan tu kita kata bikrun, anak dara,
maka orang ni dia di bawah wilayah ayah dia. Dia ni wilayah ayah dia. Dia ni mujbarah. Maka waktu ni nak diiktibarnya ijabah wali. Waktu ni nak iktibar ijabah wali. Sebab tu dia kata wa an yujabal khatibul awal sarihan mimman, daripada orang tu'tabaru ijabatu wa huwal wali in kanati zaujatu mujbaratan. Jika perempuan tu mujbarah, darah lah. Wa nafsu zaujah in kanat ghaira mujbarah. Jadi kalau perempuan tu bikrun, dia tak boleh dipaksa. Dia kena dengan izin dia. Kalau perempuan tu sayyib, dia mesti dengan izin daripada dia sendiri. Wa nafsu zaujah in kanat ghaira mujbarah. Jadi sayyib ni cukup dengan dia punya dengan ijabah dia. Dan wahiyya ma'al wali in kana al-khatib ghaira kuf'in. Tapi perempuan yang sayyib ni, ghair mujbarah ni, kalau laki yang masuk minang dia tu tidak sekufu dengan dia, mestilah ijabah tu daripada dia dan wali. Mesti daripada dia dan wali. Setuju tu lah. Li'anna al-kafa'ah haqqun lahuma ma'an. Sebab kafa'ah tu merupakan hak bagi kedua-dua sekali. Hak bagi perempuan tu dan juga bagi ayah dia, wali tu. Wasayyid in kanat amatan ghaira mukatab. Dan juga kena ijabah daripada sayyid lah kalau perempuan yang dipinang tu hamba perempuan yang bukan mukatabah. Wa huwa ma'al amah in kanat mukatabah. Adapun kalau perempuan tu mukatabah, maka ijabah tu kena daripada sayyid dan juga amah tu sendiri. Wa sultan in kanatil mar'atu majnunah balighah wala aba wala jadda laha. Dan daripada sultan, ijabah daripada sultan sekiranya perempuan itu gila yang dah balik dan tidak ada ayah dan tidak ada datuk. Panjang tarik itu. Dan wa'an yang ketiga, wa'an ya'lama tsani bil khitbah wa bi jawaziha wa bi ijabatihi wa annaha bis sarih annal ijabah tu bis sarih wa annaha mimman tu'tabaru ijabatuhu wa bi hurmatil khitbah 'ala al khitbah. Jadi dia tahu semua, dia tahu dengan khitbah, lepas tu dia tahu dengan dah dijawab dah, dan jawab tu pula dengan soreh, dan jawab tu pula daripada orang yang diiktibarkan ijabah dia, dan dia tahulah kata hurmah khitbah 'ala al khitbah tu. Dan yang keempat, wa alla yahsula i'radun minal khatibil awal awil mujib. Jadi sebut 4 lah. Jadi kita tambah 1 hak tadi disebut atas tu. Dan sebut dalam hadis alla ya'zana al khatibul awal lisani. Fa in tafa syartun min zalika fala hurmata alai. Jika ternafi satu syarat daripada demikian ni, maka tidak ada haram lah atasnya. Atas khatib yang kedua tu. Itu hukum berkaitan dengan inilah kita pinangan atas pinangan. Taib. Kemudian kita nak sambung. Qala al-musannif rahimahullah wan nisa'u ala darbaini sayyibatin wa abkarin. Jadi masih lagi daripada fasal yang sebelum ni. Jadi fasal yang sebelum ni kita kata musannif rahimahullah nak sebut tentang wali, tertib wali. Siapa yang berhak mengahwinkan si perempuan tu ikut tertib. Dan dalam ni juga fasal juga sebut bab khitbah. Pinangan ataupun lamaran. Dan dalam ni juga dia nak sebut berkenaan dengan wali mujbir dan bukan wali mujbir. Wali tu terbagi kepada 2, iaitu ada yang wali yang boleh paksa anak tu untuk berkahwin, walaupun bukan dengan izin dia, tapi disunatkanlah pada hukum
Mana kita nak bagi tahu boleh kalau dia nak paksa anak tu kahwin, tapi dengan syarat-syarat lah. Kita akan tengok nanti. Dan ada wali dia tidak ada autoriti yang sedemikian. Okay. Dan dalam ni jugalah kita akan lihat perempuan ni terbahagi kepada dua, iaitu bikrun dan juga sayyib. Bahasa kita sebut dara dan bukan dara. Jadi kata musannif rahimahullah, ini nak sebut dulu perempuan tu ada dua jenis. Wan nisa'u ala darbain. Nisa' tu atas dua jenis, sayyibatin wa abkarin, iaitu janda ataupun kita kata bukan dara lah. Bukan dara dan dara. Perempuan yang bukan dara dan perempuan yang dara. Baik, lepas tu siapa dia perempuan yang bukan dara tu? Wasayyibu man zalat bakaratuha biwat'in halalin aw haram wal bikru aksuha. Jadi sayyib ni, perempuan bukan dara ni, iaitu orang yang telah hilang dara dia dengan sebab dengan sebab watik, dengan sebab jima' lah. Dengan sebab jima'. Dengan sebab jima' itu setubuh. Dan setubuh tu mestilah dikubul. Dalam tu ai fi kubuliha, dikubul dia. Walau min nahwi kirdin, walaupun daripada umpama kirit. Walaupun yang jima' dia tu kera, dia dikira sebagai sayyib. Dia dikira sebagai sayyib. Tak kira lah contoh kera, anjing ke, kuda ke. Jadi kalau hilang bakarah dia tu, darah dia tu dengan sebab watik, dikubul walaupun bukan dengan manusia, maka orang tu kita panggil sayyib. Dan setubuh tu sama ada persetubuhan yang halal seperti berkahwin lah dengan suami dia, ataupun persetubuhan yang haram seperti zina, ataupun bukan di zina pun, dia kena rogol contohnya, pun sama juga, dinamakan perempuan tu sayyib. Dinamakan perempuan tu sayyib. Dia nak kenal sekali ada hukum. Orang sayyib ni, ayah dia tak boleh paksa dia kahwin. Mesti dengan izin dia. Mesti dengan izin daripada dia sendiri. Wal bikru aksuha. Dan bikir tu aksuha ay aksu as-sayyib. Bikir ni lawan daripada sayyib. Tayyib Allah sallallahu Muhammad. Jadi orang yang Allah sallallahu Muhammad, orang yang hilang darah dia disebabkan jatuh contohnya, ataupun bukan, mudah kata orang yang hilang darahnya bukan disebabkan watik, bukan disebabkan jima'. Contohnya dengan koyak darah dia dengan guna tangan dia sendiri, ataupun guna dengan benda-benda lain lah, ataupun disebabkan jatuh, ataupun disebabkan dia kata syiddatil haid sebut. Ana pun tak tahu macam mana haid yang bersangatan, macam mana yang menyebabkan dia punya darah dia hilang. Syiddatil haid ni tak tahulah rupa dia macam mana tu. Jadi itu semua tak dikira sebagai, perempuan tu tak dikira sebagai sayyib. Perempuan tu tidak dikira sebagai sayyib, dia masih lagi disebut sebagai bikrun, dara. Begitu juga orang yang kita kata perempuan yang kita kata dia buat dengan laki tapi dia tak buat di dubur.
Dia tak buat di kubur tapi buat di dubur. Kubur tak kacau. Dia buat tu di dubur. Perempuan tu pun dikira sebagai bikrun. Dia tadi sebab tersebut tadi fi duburiha. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullah, fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi. Ini nak sebutlah aksam wilayah ni. Wilayah ni ada dua lah. Jadi fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi inda adamil abi aslan au adami ahliyatihi ijbaruha ay al bikri alan nikahi. Jadi dia kata maka bermula dara, perempuan dara harus bagi ayah dia dan harus bagi datuk dia. Bila harus bagi datuk? Inda adamil abi, ketika mana ayah ni tak ada. Inda adamil abi aslan, pada asal lagi ayah ni tak ada. Dia katalah ayah dia mati dah. Ayah dia mati dah, memang tak ada. Ataupun ayah dia ada tapi hilang keahlian jadi wali. Au adami inda adami ahliyatihi, inda adami ahliyatil ab. Ayah dia gila contohnya. Ataupun ayah dia fasik. Jadi waktu tu berpindah kepada jad. Jadi pada ketika ni jad boleh ijbar bikir tadi, perempuan dara tadi ala nikah. Kita kata paksa dia lah. Bahasa kita ijbar ni, paksa dia untuk bernikah, untuk berkahwin. Jadi kalau ayah ada, datuk tidak ada autoriti. Datuk ada autoriti bila ayah tak ada. Sama ada tak ada, memang asal tak ada, mati dah, ataupun ada tapi hilang keahlian. Maka autoriti itu pada atuk, dan atuk boleh untuk ijbar al-bikir ala nikah. Boleh pun in wujidat syurutul ijbar, jika didapati jika ada syarat-syarat ijbar. Bukan boleh-boleh ikut dan je kan. Aku ni ayah, aku nak kahwinkan anak aku ni dengan sekian tak. Maknanya ada syarat-syarat dia lah. In wujidat syurutul ijbar. Lepas tu dia nak taswir lah. Dia nak taswir, tapi di sini ada nazar ni. Baik, bikauni zaujah ghaira mautu'atin bikubul. Jadi yang demikian itu dia kata ditaswirkan dengan keadaan zaujah itu tidak diwatik, tidak dijimak, dikubul. Nak bagi tahu bikrun lah. Syaratnya nak kata perempuan tu mestilah bikir, dara. Jadi sebab tu dalam hasyiah dia sebut sikit. Dia kata qauluhu bi kauni zaujah ghaira mautu'atin bi kubul ay al musawwarah bi kauni zaujah ghaira mautu'atin bi kubul fal ba' li taswir lakin fi ja'li hadha syartan nazar. Nak jadikan ni sebagai syarat ni ada nazar sikit. Sebab memang perbicaraan kita, fardu masalah kita ni perempuan fikir. Jadi dia kata syarat perempuan tu ghair mautu'ah bi kubul. Memang kita punya fardu masalah kita ni, memang perbicaraan kita ni perempuan memang perempuan bikir. Baik. Jadi di sini ada nazar. Baik. Kemudian wa'an tuzawwaja. Wa'an tuzawwaja, dan syarat dia perempuan ni dinikahkan bikuf'in. Dia dinikahkan dengan bikuf'in lah. Dia punya bakal suami dia tu pun sekufu dengan dia. Dia punya bakal suami tu sekufu dengan dia. Baik. Itu satu.
sekufu. Kemudian bimahri misliha, dan dengan isi kahwin yang sepadan, yang bimisliha, yang seumpamanya. Itu yang kedua. Min nakdil balad, itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Allahumma salli ala Muhammad. Ini syurut ikdam ni. Itu yang ketiga. Okey. Jadi antuzawwaja bi kuf'in bimahri misliha min nakdil balad. Bimahri misliha min nakdil balad, dua. Jadi dua syarat ni dia kata syurut ikdam. Bukan syurut bukan syurut sihah. Bukan syurut sihah. Siapa kita habis sini dulu. Maksudnya dia dikahwinkan dengan orang yang sekufu dengan dia, dan dengan mahar, dengan isi kahwin yang sepadan dengan dia. Maknanya perempuan orang macam dia ni berapa, kan? Dia tengoklah dari sudut nasab dia, agama dia dan sebagainya. Berapa dia isi kahwin perempuan macam ni. Tak boleh rendah lagi lah. Lepas tu, dan dibayar daripada naqdil balad. Dibayar daripada wang negeri tersebut. Dua, tuzawwaj bi kuf'in bi mahari misliha min naqdil walad, bi naqdil balad. Jadi kalau tengok dalam wa an tuzawwaja bi kuf'in, dia kata hadza apa tu? Hadza syartun. Baca Ustaz Dimi. Wa an tuzawwaja bi kuf'in. Hadza syartun. هذا شرط من شروط صحة النكاح على وجه الإجبار Min syurut كما يعلم مما kama yu'lamu mimma marra. Lepas tu wa qawluhu كما تقدم kama taqaddama apa? كما تقدم بيانها Tu wa qawluhu وقوله بمهر مثلها من نخل البلد هذان شرطان من شروط جواز الإقدام فقط. Okey. Kufu tu, antuzawwaj bi kuf'in, itu syarat sah nikah. Itu syarat sah. Lepas tu bimahri al-misil. Lepas tu an yakuna al-mahru min naqdil balad. Dua syarat tu syarat ikdam. Syarat harus dia ikdam. Nak mengahwinkan perempuan tu untuk untuk nak paksa dia kahwin lah. Tapi nak sah dia ada 4 syarat. Salah satunya antuzawwaja bi kuf'in. Itu dia sebut sini hadza ni syartani min syuruti jawazil ikdam faqat kama yu'lam mimma marra. Adapun untuk sah, jadi untuk sah ada 4. Dalam dia sebut dekat in wujidat syurutul ijbar. Dekat situ. Qauluhu in wujidat syurutu al-ijbar. Dalam tu ada sebut lah. Yang pertama, syarat yang disyaratkan untuk sah nikah tanpa izin anak tu, syarat dia alla yakuna bainaha wa bainal abi awil jaddi adawatun zahirah. Maknanya tidak ada permusuhan yang nyata di antara anak perempuan tersebut dengan ayah ataupun datuk. Tidak ada permusuhan. Maknanya kalau ayah yang nak ijbar tu, dia tak ada permusuhan dengan ayah. Atuk nak ijbar, dia tak ada permusuhan dengan datuk. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yakuna zawju kuf'an.
ataupun kuf'an, maknanya suami itu sekufu dengan perempuan tu. Perempuan yang nak ayah dia nak suruh kahwin tu, tanpa izin dia tu, sekufu dengan dia. Dan yang ketiga, wa an yakuna musiran bihalin as-sadaq, kan? Ataupun bihalis sadaq, ai bisadaqil hal. Dan dia tu orang yang senang lah, dia boleh bayar isi kahwin tu secara hal, maknanya bukan secara bertangguh. Itu 3 dah, kan? An yakuna az-zawj musiran. Dan yang keempat, wa alla yujada bainaha wa bainaz zawj adawatun zahirah wa batinah. Dan tidak ada permusuhan di antara perempuan tersebut dan juga bakal isteri itu, bakal suami itu, tidak ada permusuhan yang nyata ataupun yang tersembunyi. Itu empat syarat. Jadi ada syarat-syarat tu barulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu syarat nak sah lah. Yang tadi 2 syarat tu, 2 syarat yang dia sebut tu syarat ikdam. Jadi kalau syarat ikdam tu tak ada, jadi sah tu tetap sah. Ada 3 syarat lah, dia sebut 2. Anda tulis ini, kaunul mahri halan, kaunul mahri binaqdil balad, kaunul mahri mahral misli. Kat bawah tu dia sebut wasyurut allati tushtaratu li jawazil ikdam faqat an yuzawwijaha bi mahril misli wa an yakuna halan ma lam tajri adatun bi ta'jil fil kul aw ba' wa illa amila bima jara bil adah, batu wa an yakuna min aqdil balad. 3 syarat ni syurut ikdam. Adapun syurut sihah tadi 4. Alla yakuna bainaha wa bainal ab awil jad, nama apa? Adawatun zahirah. Wa an yakuna bainaha wa bainaz zawj adawatun zahirah wa batinah. Wa an yakuna az-zawju musiran bihal as-sadaq. Dan wa an yakuna az-zawj kuf'an. Jadi ada syarat-syarat ni barulah boleh wali tadi itu, wali mujbir, nak ijbar dia punya anak dara tu, anak dia, untuk menikah tanpa izin dia. Walaupun begitu, minta izin tu, istizan dia tu mustahab. Istizan itu mustahab. Untuk kata tatyiban li khatiriha, untuk memperelakkan khatir dia. Wasayyibu, dan sayyib, la yajuzu li waliha tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha nutqan la sukutan. Adapun sayyib, Allah sallallahu alaihi Muhammad, sejamlah. Adapun sayyib, tidak harus bagi walinya menikahkan dia, tidak harus bagi walinya untuk mengahwinkan dia kecuali selepas dia baligh. Kecuali selepas dia baligh. Ini bagi yang belum baligh lah. Bagi yang belum baligh, ayah dia tak boleh nak nikahkan dia kecuali selepas dia baligh dan dengan izin dia. Ba'da bulughiha wa idniha. Izin dia tu nutqan, mesti dengan kata-kata. La sukutan, bukan dengan diam. Sebab bikir, dia punya izin dia cukup dengan sukut. Anak dara cukup izin dia cukup dengan sukut. Sebab tu kata Nabi SAW, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Lepas tu qalu ya Rasulullah kaifa iznuha, qala sallallahu alaihi wasallam antaskuta. Jadi dalam ni disebut
Kita nak ambil yang akhir tu, Nabi kata tidak dinikahi perempuan itu tidak dinikahi bikir dara tu sehinggalah diminta izin. Tapi di sini ulama tanggung ala nadbi. Ala nadbi bukan ala wujub. Qalu ya Rasulullah, sahabat tanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Bagaimanakah izin bikir tu? Nabi kata an taskut, itu dia diam. Dalam hadis yang lain, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'zanu fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Dia kata al-ayyim tu, al-ayyim itu lebih berhak dengan diri dia. Perempuan yang dah berkahwin, dia lebih berhaklah dengan diri dia. Dalam perbincangan kita ni, sayyib kan? Sayyib dia lebih berhak dengan diri dia sendiri dan daripada wali dia. Dan bikru tu tusta'zan. Bikru perempuan dara, dia diminta izin pada diri dia. Dan izin dia Nabi kata sumatuha, diamnya dia. Baik. Jadi kalau nak buat ni, kita bolehlah perempuan tu kita bahagikan kepada dua, sama ada satu abkar dan satu sayyibat. Kan? Jadi apa maksud abkar dan apa maksud sayyibat boleh tengok tadilah. Jadi sayyibat malam tazul bakaratuha biwat'in. Yang sayyibat manzalat bakaratuha biwat'in, halal atau haram. Dan tiap-tiap satu ni pecah dua, sama ada saghirah ataupun kabirah. Sayyib pun pecah dua, saghirah ataupun kabirah. Jadi bikir yang saghirah harus bagi dia punya wali dia untuk mengahwinkan dia dengan ketiadaan izin dia. Adapun kabirah boleh wali dia untuk mengahwinkan dia tanpa izin dia, tapi dengan empat syarat yang kita sebut tadi. Kemudian sayyib bagi dua juga, saghirah, kabirah. Saghirah tak boleh wali dia tidak boleh kahwinkan dia kecuali selepas dia baligh dan juga dengan izin. Kecuali dengan izin. Dan kabirah tak boleh nak dikahwinkan kecuali dengan izin. Dengan izin tu pula nutqan, bukannya sukutan. Habis. Ya Dafi. Soalan Ustaz. Tafadhal. Kalau kata sayyid tu orang gila macam mana? La adri. Saya nak tengok. Baik. Tuan Tia nak cari. Tengok macam mana. Maksudnya izin dia lah. Dengan izin dia ke macam mana? Maksudnya izin dia tu macam mana? Ke sama macam orang bakar hukum dia tu. Tak wani nak cakap tu. Nanti nak tengok tu. Tamam. Baik. Kemudian masuk, kita cuba habis kalau bolehkan muharramat ni. Faslun wal muharramat.
wal muharramat ay al muharramu nikahuhunna. Baik, dalam fasal ni musannif rahimahullah nak sebutkan tentang perempuan-perempuan apa ni yang diharamkan nikah. Musannif rahimahullah nak sebutkan perempuan-perempuan yang diharamkan nikah dan juga perkara-perkara yang menyabitkan khiyar. Perkara-perkara yang mensabitkan khiyar. Maknanya bila berlaku perkara-perkara tersebut, zauj ataupun zaujah boleh minta khiyar, boleh minta fasakh. Boleh minta fasakh. Jadi ada apa ni, di situ kita akan mengaji uyuk tentang aib-aib. Benda aib-aib itulah yang mensabitkan khiyar, sama ada masih nak teruskan ataupun nak minta fasakh. Jadi ada aib-aib yang khusus bagi lelaki, ada aib yang khusus bagi perempuan, dan ada aib yang bersekutu, maknanya lelaki dengan perempuan sekali. Itu kita akan masuk dalam bab dia. Cuma mungkin kita nak baca malam ni, insya-Allah kalau boleh habiskan, iaitu tentang al-muharramat, iaitu perempuan-perempuan yang diharamkan berkahwin. Jadi perempuan-perempuan yang diharamkan berkahwin, dia terbahagi kepada dua lah. Ada yang mu'abbad dan ada yang mu'aqqad. Maknanya ada tahrim itu tahrim mu'abbad, ada tahrim itu tahrim mu'aqqad. Tahrim mu'abbad iaitu haram selama-lamanya. Itu selama-lamanya laki itu tidak boleh berkahwin dengan perempuan tersebut. Adapun tahrim mu'aqqad iaitu haram sementara. Maknanya haram tu dari segi himpun, dari sudut kita jamak ataupun himpun kan. Contohnya saudara adik-beradik, dua orang perempuan, adik-beradik. Jadi bila kita dah kahwin salah seorang, maka haram untuk kita kahwin dengan seorang lagi. Jadi haram tu bukan haram mu'abbad, tapi haram sementara. Kita dah cerai dengan yang kita kahwin tu, boleh untuk kita kahwin dengan seorang yang lain. Baik, nanti kita akan tengoklah yang tu. Lepas tu mukadimah dia, muharramat ada dua. Dan wa sallallahu Muhammad, kembali kepada muharramat, tahrim mu'abbad. Kita kata pengharamannya ada dua. Satu tahrim mu'abbad, haram selama-lamanya, dan yang kedua tahrim mu'aqqad, sementara. Jadi tahrim mu'abbad ada 18 semua. Tahrim mu'abbad kesemuanya ada 18. Dan dia terbahagi kepada 3 lah. Satu pengharaman dari sudut nasab ataupun qarabah, iaitu keharaman tu disebabkan qarabah. Dan yang kedua, keharaman disebabkan radha', iaitu penyusuan. Dan yang ketiga, keharaman disebabkan musaharah, atau dengan kata lain kita sebut disebabkan nikah kahwin. Jadi yang pertama, keharaman disebabkan qarabah ada 7, dan keharaman disebabkan penyusuan ada 7, dan keharaman disebabkan musaharah, nikah kahwin ada 4. Jadi kesemua sekali 18. 7, 4, jadi 18. Baik. Jadi kita akan tengok satu. Qala al-musannif rahimahullah, faslun wal muharramatu ay al-muharramu nikahuhunna, itu perempuan yang diharamkan nikahnya. Bin nassi arba'a asyrata, dengan nas ada 18. Dengan nas ada 18. Maksud dengan nas apa? Iaitu nas Al-Quran Al-Karim. Apa dia nas tu? Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum tu. Ayat tu. Hurrimat alaikum ummahatukum, wabanatukum, semua tu sampai habis tu lah. Ayat tu dekat setengah pipi. Jadi ayat tu maksud dia.
dengan nas tu. Jadi ada 14 perempuan. Arba'a asyrata. Dalam sebahagian nuskah yang lain disebut wa fi ba'din nusakh arba'ata asyara. Jadi kata Muhasyi rahimahullah, wan nuskhatul ula aula. Nuskhah yang pertama tu lebih aula lah. Sebab apa lebih aula? Li'anna al-ma'duda muannas. Li'anna al-ma'duda al-muannas idza kana adaduhu murakkaban tutrakul ta'u fi juz'ihi al-awwal wa yu'ta biha fi tsani. Sebab ma'dud yang muannas, iaitu benda yang dibilang tu, muannas. Sekarang ni benda yang dibilang siapa dia? Perempuan kan? Al-muharram nikahahunna. Maksudnya perempuan tu lah, perempuan yang diharamkan nikah. Jadi yang dibilang tu muannas. Maka apabila adat tu murakkab, 13, 14, 15, 16. Apabila adat tu murakkab, maka ditinggalkan tak pada juzuk yang pertama. Maknanya kita akan sebut arba'ah. Dan didatangkan tak pada juzuk yang kedua, asyrata. Wa yu'ta biha bil bitta fi sani fi juz'i as-sani. Sebab lafaz asyarah dia akan muwafaqah ma'dud. Lafaz asyarah kan dia ada dua keadaan. Ada keadaan dia mufrad, ada keadaan dia murakkab. Kalau dia mufrad, dia tidak muwafaqah dengan ma'dud. Tapi kalau dia murakkab, sebenarnya kita mengaji itu, dia akan muwafaqah dengan ma'dud. Di sini dia murakkab. Jadi dia punya ma'dud dia muannas, maka asyarah pun muannas. Cuma nombor tu lah 3 sampai 10 tu. 3 sampai 10 tu sama ada dia murakkab ataupun mufrad, dia akan menyalahi ma'dud dia. Itu berkaitan dengan nahwu lah. Dengan Taib. Bin nasi arba'a asyrata sab'un bin nasabi. 7 dengan sebab nasab. 7 dengan sebab nasab. Apa dia 7 tu? Wahyal wa in alat. Yang pertamanya ibu. Ibu dan wa in alat, dan jika tertinggi pun. Maknanya nenek. Lepas tu apa lagi lepas nenek? Moyang kita perempuan. Apa lagi lepas tu ada? Jadi semua lah. Mak kepada mak kita, mak kepada mak kita, mak kepada mak kita. Semua tu itu dipanggil semua yang haram nikah. Kita nak ambil dhabit dia sikit. Qauluhu al-um wa in alat wa dhabituha dhabit an taqula kullu unsa waladatka aw waladat man waladaka dzakaran kana aw unsa ka ummil abi wa ummil Dhabit bahwasanya kamu kata tiap-tiap orang perempuan yang melahirkan kamu ataupun melahirkan orang yang melahirkan kamu, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Ka ummil abi wa ummil seperti ibu bagi ayah ataupun ibu bagi ibu. Maksudnya ibu bagi mak lah, kita buat lain sikit. Ibu bagi ayah ataupun ibu bagi mak. Jadi orang yang melahirkan kamu dan orang yang melahirkan kamu. Boleh faham kan? Orang yang melahirkan kamu, mak kita lah. Orang yang melahirkan kita, datuk, nenek. Tak faham abang situ? Jadi faman waladatka hiya ummuka haqiqatan. Jadi siapa yang melahirkan kamu itu adalah ibu kamu secara hakikat. Wa man waladat man waladaka, dan siapa yang melahirkan orang yang melahirkan kamu, hiya ummuka majazan. Dan orang yang melahirkan kamu, itu orang yang melahirkan mak kita, itu dipanggil mak juga, tapi mak secara majaz, bukan secara hakikat.
Tok tu lah. Wa in syi'ta qulta kullu unsa yantahi nasabuka ilaiha nasaban lughawiyan biwasitah atau bighairiha. Ni dobit satu lagi. Boleh juga kita cakap macam ni. Tiap-tiap perempuan yang kita kata berakhir nasab kamu kepada dia, itu boleh panggil ibu. Tapi sebagai nasab lughawi lah. Sebagai nasab lughawi. Sama ada dengan wasitah ataupun bukan dengan wasitah. Fallati biwasitah yal umul majaziyah. Wallati bi ghairi wasitah yal ummu al haqiqiyah. Jadi mak kita ni, nasab kita, buah sana saya Muhammad. Jadi ni nasab kita sampai kepada mak kita. Secara tak ada tanpa ada wasitah, jadi ibu hakiki. Sampai kepada tok, nenek, perempuan kan. Tapi ada wasitah mak. Pun dipanggil mak jugalah, tapi majazi. Tapi ni dipanggil nasab lughawi lah. Sebab apa panggil nasab lughawi? Wa innama qulna nasaban lughawiyyan li'anna nasab asy-syar'i la yakunu illa lil aba. Sebab nasab pada syarak tidak ada kecuali bagi ayah. Kita akan nasabkan anak tu kepada ayah. Kan? Lepas tu kita bin ayah. Qala ta'ala ud'uhum li abaihim. Baik, yang kedua wal bintu wa in safalat kan. Wa in salafat sini. Wal bintu wa in safalat, dan anak, dan jika ke bawah sekalipun. Bawah daripada tu. Maksudnya anak perempuan, cucu perempuan, semualah cicit perempuan, itu semua kita tak boleh kahwin lah. Jadi kita ada anak perempuan. Anak perempuan tu kita ada anak perempuan, dan anak perempuan tu ada anak. Jadi cucu kita lah. Cucu kita pun tak boleh juga. Dia ada anak dia anak perempuan pun tak boleh juga. Cucu tu ada anak perempuan tak boleh juga kahwin dengan kita. Tu semua mahram lah tu. Baik. Macam mana pula anak zina? Amal makhluq. Sabar aloh. Sebelum situ kita tengok dhabit dia. Wal bintu wa in safalat wa dhabituha an taqula kullu man waladtaha aw waladta man waladaha dzakaran kana aw unsa ka binti ibnin wa binti bintin ka binti ibnin wa binti bintin. Faman waladtaha hiya bintuka haqiqatan wa man waladta man waladaha hiya bintuka majazan. Dobit anak perempuan ni, kamu kata tiap-tiap orang yang kamu lahirkan dia. Perempuan lah, kamu nama tu. Kita waladtaha tu. Tiap orang yang kamu lahirkan dia, atau atau kamu lahirkan orang yang melahirkan dia. Laki ataupun perempuan. Contoh dia apa? Seperti anak perempuan bagi anak laki kita, ataupun anak perempuan bagi anak perempuan kita. Boleh. Hak tu semua panggil bint. Cuma bezanya bintu hakiki dengan bintu majazi. Jadi kalau anak ada anak, itu panggil bint hakiki. Anak-anak ni ada anak. Maknanya anak melahirkan orang yang melahirkan dia. Cucu perempuan. Itu pun panggil anak tapi majazi. Faman waladtaha ya bintuka haqiqatan. Siapa yang kamu lahirkan dia, itu anak kamu secara hakikat. Dan siapa yang kamu lahirkan, orang yang kamu lahirkan, orang yang melahirkan dia, itu cicit yang kamu lahirkan, orang yang melahirkan dia tu cucu. Man waladta man waladaha, man waladta man waladaha, tu kembali kepada man yang pertama. Tu kena pada cucu perempuan. Dan man yang kena pada cucu perempuan yang kamu lahirkan, orang yang melahirkan cucu perempuan tu, anak kita tu lah. Hiya bintuka majazan. Itu anak kamu secara majaz.
Wa in syi'ta qulta kullu unsa yantahi ilaika nasabuha biwasitah aw bighairiha. Fallati biwasitah yal bintul majaziyah wallati bighairi wasitah yal bintu al hakikiyah. Kod dekat situ. Baik, bagaimana pula anak zina? Ammal makhluqah, yakni al bintu al makhluqah min ma'i zina syakhsin, daripada air zina, air mani lah, air mani hasil daripada zina dengan seorang lelaki, fatahillu lahu alal asahhi lakin ma'al karahah. Jadi atas pandangan yang asah, laki tersebut halal untuk kahwin dengan anak zina tu. Atas pendapat yang asah, tapi ma'al karahah, makruh. Contohnya Zaid zina dengan Su'ad. Zaid berzina dengan Su'ad, dapat anak. Zaid berzina dengan Su'ad, dapat anak. Siapa nama? Kita bagi, katalah dapat anak Fatimah. Okey, Zaid dia boleh kahwin dengan Fatimah ni, anak zina dia ni. Sebab anak zina ni dia tidak, orang kata tak dikira, dia tidak dinasabkan kepada ayah zina. Dia tidak dinasabkan kepada ayah zina. Sebab tidak ada kehormatan bagi air air mani yang daripada zina. Sawa'un ka ada gangguan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina internet. Gangguan. Assalamualaikum. Okey. Internet masalah. Okey ya. Baik. Sawa'un kanat al-mazni biha mutawi'atan aw la. Sama saja perempuan yang yang dizina tu, dia tu mutawi'ah, dengan mana dia radiyah, dia reda ataupun tidak. Dengan mana dia mukrahah, dia dipaksa.
kita kata perempuan yang zina tu sama ada zina tu dengan sukarela, rela hati dia, ataupun dia dipaksa. Anak tu tetap tak, sama ada dikira atau tak ataupun dipaksa, anak tu tetap kita kata boleh berkahwin dengan ayah zina tadi tu. Sebab air zina tadi tu tidak ada kehormatan pada dia, dan anak tu tidak dinasabkan kepada ayah zina tu. Jadi dia boleh berkahwin lah, dia boleh berkahwin dengan anak zina tu. Baik. Wa ammal mar'atu, soalan pula lah. Kita kata anak zina tadi, kalau perempuan dia boleh kahwin dengan ayah zina tu. Pak laki hak zina dengan mak dia tu. Baik, kalau dia dapat anak laki, adakah boleh mak tu dia kahwin dengan anak zina? Di sini nak sebut pasal tu lah tu. Wa ammal mar'atu fala yahillu laha waladuha minaz zina. Adapun perempuan maka tidak halal baginya anak dia tu, anak dia daripada zina. Kalau dia dapat anak laki, adakah dia boleh kahwin dengan anak laki dia? Tak boleh. Tidak boleh. Baik. Yang ketiga, wal ukhtu syaqiqatan kanat aw li abin aw li saudara perempuan syaqiqah seibu sebapa, ataupun saudara perempuan sebapa, ataupun saudara perempuan seibu. Semua tu haram kahwin. Dhabit dia apa? Wadhabituha dhabitul ukh kullu unsa waladaha abawaka aw ahaduhuma. Yani tiap-tiap perempuan yang telah melahirkannya oleh kedua ibu bapa kamu ataupun salah seorang daripada kedua ibu bapa kamu. Jadi kullu unsa waladaha abawaka itu kena pada saudara perempuan seibu sebapa. Au ahaduhuma itu kena saudara perempuan seibu ataupun saudara perempuan sebapa. Kita ada saudara sebapa, maknanya ayah kita kahwin seorang lagi. Kahwin seorang lagi. Jadi tu kita panggil saudara sebapa, bukan seibu. Ataupun mak kita kahwin dengan laki lain. Cerai ke, kahwin dengan laki lain, lepas tu dapat anak. Jadi tu kita kata saudara seibu, bukan sebapa. Bapa lain. Boleh faham lah? Fal'ula syaqiqah wasaniyah li'ab aw li'um. Falidzalika qala syarih syaqiqatan kanat aw li'um aw li'ab. Yang keempat, wal khalatu haqiqatan aw bitawassutin ka khalatil ab awil Yang ketiga, ibu saudara. Ibu saudara tapi sebelah ibu. Dalam bahasa Arab dia bahagikan, dia bezakanlah ibu saudara sebelah ayah dengan disebut ammah. Ibu saudara sebelah ibu disebut khalah. Jadi khalah kalau kita payahlah sikit kita sebut ibu saudara, betul kena bagi sebut lagi lah sebelah ibu, sebelah bapa. Jadi sini senang. Lafaz khalah tu menunjukkan ibu saudara sebelah ibu. Sama ada haqiqatan, iaitu adik-beradik, saudara perempuan mak kita, bukan, dia lah saudara perempuan mak kita, ataupun saudara perempuan tok. Saudara perempuan tok itu panggil khalah juga, tapi bitawassut ka khalatil ab awil seperti ibu saudara ayah ataupun ibu saudara bagi ibu. Dia faham kan?
Ataupun mudah macam ni lah, kita kata ibu saudara ataupun datuk saudara, iaitu orang yang perempuan yang bersaudara dengan datuk, dengan nenek kita, dengan nenek kita pun tu pun tak boleh juga, tak boleh kahwin juga. Maknanya ibu saudara dan ke atas lagi. Lepas tu dia kata haqiqatan ataupun bitawassut. Dia sebut situ wadhabituha kullu ukhti unsa waladatka biwasitah atau bighairiha fallati bighairi wasitah hiyal khalah haqiqiyah haqiqatan wallati biwasitah ka khalati abika wa khalati ummika wa hiyal khalah majazan, iaitu tiap-tiap saudara perempuan bagi perempuan yang telah melahirkan kamu dengan wasitah atau bukan dengan wasitah. Dengan wasitah iaitu khalah hakiki, ibu saudara sebelah perempuan yang hakiki, berarti bukan dengan wasitah, dan dengan dengan wasitah seperti ibu saudara bagi ayah kita ataupun ibu saudara bagi ibu kita. Mafhum? Wal ammah haqiqatan aw bitawassut ka'ammatil ab. Ni pun sama juga, ibu saudara tapi sebelah ayah, sama ada secara haqiqah ataupun secara bitawassut, itu dengan wasitah. Ka'ammatil ab, seperti ibu saudara bagi ayah, itu dipanggil dengan wasitah. Dhabit dia kullu ukhti dzakarin, yakni tiap-tiap saudara perempuan bagi laki yang telah melahirkan kamu, biwasitah ataupun bukan dengan wasitah, bighairiha. Fallati bighairi wasitah yal ammah haqiqatan wallati biwasitah ka'ammati abika wa ammati ummika hiyal ammah majazan. Itu yang kelima. Dan yang keenam, wa bintul akhi, anak perempuan bagi saudara lelaki kita. Anak perempuan bagi saudara lelaki kita. Wa banatu auladihi, dan anak perempuan bagi anak-anak dia. Dan anak-anak perempuan wa bintul akhi wa banatu auladihi. Okey. Kita ada contohnya anak ada abang. Abang anak ada anak lelaki. Lepas tu dia punya anak perempuan. Abang anak ada anak lelaki. Anak lelaki dia tu ada anak perempuan. Sekali lah. Wa bintul akhi wa banatu auladihi. Cakap di mana? Anak saudara, cucu saudara. Cicit. Semua itulah ke bawah lagi. Min zakarin wa unsa. Dan juga anak perempuan bagi anak-anak dia, bagi anak-anak saudara kita. Daripada orang lelaki ataupun perempuan. Kemudian wa bintu al-ukh, dan juga anak perempuan bagi saudara perempuan, kakak ataupun adik. Begitu juga anak-anak perempuan bagi anak-anak dia. Contohnya anak adik ataupun anak ada kakak, mereka ada anak mereka lelaki, dan lelaki itu ada anak perempuan, pun sama jugalah dengan anak jadi mahram. Wa banatu auladiha min zakarin au unsa. Sebab tu dalam hasyiah, qaulu wa bintu ay min jami'il jihad, min jihatil abi wal wa huwa al akh asy-syaqiq, au min jihatil ab faqat au awil akh lil ab, au min jihatil faqat wa huwa al akh lil Habis. Boleh faham situ ah? Okey, mudahnya 7 jelah. Maknanya mak, lepas tu anak perempuan, lepas tu ibu saudara,
sebelah ibu, ibu saudara sebelah bapa. Kemudian anak saudara lelaki, anak saudara perempuan. 7 tak? Kan? Ibu, kemudian mak, lepas tu anak perempuan, lepas tu saudara perempuan, lepas tu ibu saudara sebelah ibu, ibu saudara sebelah ayah, lepas tu anak perempuan bagi saudara perempuan kita, bagi saudara lelaki, dan anak saudara perempuan bagi saudara perempuan. 7. Wa atafal musannif ala qawlihi sabiqan sab'un. Qawlahu huna wasnatan. Dan musannif rahimahullah mengatafkan atas perkataan dia yang lalu. Apa dia perkataan yang lalu tu? Sab'un tu. Ala qawlahu sabiqan tu sab'un. Atas qaul dia yang lalu tu sab'un. Diatafkan atas sab' ni qawlahu. Diatafkan perkataan dia di sini isnan. Maksudnya isnan ni ataf pada sab'. Sab'un tu ma'tuf alaih, isnatan ma'tuf. Okey, itulah nak beritahu. Ai al-muharramatu bin nassi isnan. 7 campak lagi 2 jadi 9 lah. Ni nak bagi tahu yang diharamkan dengan nas. Ai al-muharramat bin nas, ai tafsir dia al-muharramat bin nas isnan bir radha. 2 dengan sebab penyusuan. Wahuma, dan 2 itu al-ummul murdi'ah, ibu yang menyusukan, wal ukhtu minar radha, dan juga saudara perempuan daripada susuan. Saudara perempuan daripada susuan. Okey, contohnya kita kata Zaid menyusu dengan Fatimah. Fatimah ada 5 orang anak perempuan. Jadi anak-anak Fatimah yang 5 orang perempuan ni haram kahwin dengan Zaid. Sebab mereka tu adik-beradik susu. Adik-beradik susuan. Jadi dia sebut 2. Jadi kita sebut awal tadi berapa? 7 juga. Maknanya apa yang diharamkan dengan sebab nasab, haram juga, apa yang diharam sebab nasab, kita letak pada apa yang diharamkan dengan sebab radha, sama aja. 7 juga. Iaitu ibu susuan, saudara perempuan, anak susuan, lepas tu saudara perempuan susuan, lepas tu ibu saudara sebelah ibu, tapi ibu susu lah, dan ibu saudara sebelah ayah, ni susuan juga. Kemudian anak perempuan bagi saudara lelaki susuan, dan anak perempuan bagi saudara perempuan susuan. Nampak lagi? InsyaAllah nampak. Nampak tapi mudah-mudahan tersinggih dulu. Okey, contoh. Nak bagi contoh hantar terus lah. Anta buat selesai hormat. Anta menyusu dengan Fatimah. Okey, anta menyusu dengan Fatimah. Okey. Jadi Fatimah ni jadi ibu susu anta. Faham? Jadi anta sekarang ni haramlah kahwin dengan dia. Tu satu ibu. Kan? Lepas tu Fatimah ni ada anak. Ada anak Zainab. Anta pun haram kahwin dengan Zainab. Fatimah, mak susuan anta ni, dia ada saudara perempuan. Faham? Dia ada saudara perempuan. Pun sama juga anta tak boleh kahwin dengan saudara perempuan dia. Suami Fatimah, Zaid, itu dikira ayah susuan. Suami Fatimah, Zaid, ayah susuan anta. Kemudian Zaid ni dia ada kemudian adik-beradik Zaid ni, saudara Zaid yang perempuan ni, dia dikira sebagai ammah anta. Ammah susuan, haram juga kahwin. Boleh faham? Dia khalah haram, ammah haram juga. Lepas tu ibu tu sendiri, lepas tu anak.
Lepas tu Fatimah ni kan dia ada anak. Fatimah ni kan dia ada anak. Dengan anak dia hantar haram kahwin. Lepas tu anak kepada anak dia. Anak kepada anak dia, dia ada anak lelaki, dia ada anak perempuan. Jadi anak perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan dia pun hantar haram kahwin juga. Lepas tu isteri yang ada ambil anak susuan. Bukan ada ambil anak susuan. Dia ada menyusu budak. Hantar ada isteri yang menyusu seorang budak. Budak tu kurang daripada 2 tahun. Jadi budak tu kira anak susuan hantar. Tak boleh nak kahwin dengan dia. 7 semua. Boleh faham? Ada yang tak nampak nampak nak pergi contoh lain. Ataupun contoh yang sama. Kita ulang. Al-ukh minar rada'ah. Okey, apa bagi kalau anak dia tu? Kalau anak saudara susuan kita. Maksudnya anak satu susuan dengan si fulan. okey. Anak dia boleh? Anak dia tak boleh? Tak boleh kan? Okay. Tak boleh. Sekali 7 tadi. Semua yang 7 kat nasab tu kita letak dekat rada'. Tu Nabi kata yahrumu minar rada' ma yahrumu minan nasab. Haram disebabkan rada' apa yang haram disebabkan nasab. Sebab tu Nabi SAW orang nak kahwinkan dia dengan anak Sayyidina Hamzah. Nabi kata tak boleh. Orang nak kita kata recommend Nabi lah, bagi Nabi kahwin dengan anak Sayyidina Hamzah. Nabi kata tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab Sayyidina Hamzah, dia Nabi dengan Sayyidina Hamzah dari segi nasab memang tupak saudara dia. Jadi anak dia kalau ikut nasab itu adalah sepupu dia, boleh kahwin. Tapi dari sudut rodak, susuan, Sayyidina Hamzah tu adik-beradik susuan dia. Faham? Sebab mereka ibu susuan yang sama. Jadi Nabi SAW dengan Sayyidina Hamzah, ibu susuan dia sama. Jadi mereka dua tu adik-beradik. Dikira adik-beradik susuan. Jadi anak Sayyidina Hamzah tu dari sudut rodak dikira sebagai anak saudara susuan Nabi SAW. Jadi disebabkan tu tak boleh kahwin. Sebab tu contohlah kalau perempuan tu, yang orang yang tak nak kahwin tu, dia merupakan anak susuan bagi seorang perempuan. Jadi bila hantar kahwin dengan dia, hantar bukan saja boleh salam dengan mak dia. Contoh hantar kahwin dengan siapa? Katalah dengan Fatimah. Hantar kahwin dengan Fatimah. Kemudian dengan mak Fatimah tu hantar boleh bersalaman. Dan dengan mak susuan dia pun hantar boleh bersalaman juga. Itu dah jadi mak susuan hantar dah. Boleh faham kan? Ya, insyaAllah. Dan ayah susuan bagi isteri tu kira jadi ayah hantar lah. Tapi ni jadi orang kata dia tarik dia sebab berkaitan dengan musaharah tu. Tarik sekali. Baik. Wa inna maqtasara al-musannif ala al-isnain lin-nassi alaihima fil ayah. Wa illa fasab'u al-muharramatu bin nasab tahrumu biradha'i aidan. Dan kenapa musannif rahimahullah hanya sebut 2? Jadi hanya musannif hanya kita kata hanya qasarkan, hanya sakatkan, hanya kita kata hanya sebut 2 saja. Hanya sakatkan di atas 2 saja, dia hanya sebut 2 kerana nas di atas keduanya. Dalam ayat tu Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia Abbas, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum kan, wa banatukum, lepas tu wa khalatukum wa akhawatukum lo, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa ammatukum wa khalatukum. Ammah dulu, khalah dulu ke ammah dulu? Ammah dulu. Hurrimat alaikum ummahatukum. Lepas tu wa banatukum wa akhawatukum
wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. 7. Lepas tu wa ummahatukum minar radha'ah. Lepas tu wa ummahatukum allati arda'nakum. Lepas tu wa akhawatukum minar radha'ah. 2 je sebut. Di dalam ayat sebut 2. Jadi yang nasnya 2. Lepas tu baru sebut dia kata wa ummahatun nisaikum. Ummahatun nisaikum tu mak mertua. Itu ibu-ibu bagi isteri kamu. Wa illa, jadi sebab nasnya dalam ayat 2. Wa illa, dan jika kita tidak cakap macam tu, cakap macam mana? Wa illam naqul, jika kita tak kata, musannif hanya ikhtisar pada 2 tu, disebabkan itu yang dinaskan, maka tak sah lah kalau kita tak cakap macam tu. Sebab apa tak sah? Kerana fasab'u al-muharramatu bin nasabi tahrumu bir radha'i aidan. Kat sini anak suruh antum tengoklah. Nak cuba bila kita baca kitab tu, kita tahu apa yang wa illa fasab'u. Dia nak takdir apa? Sebab situ banyak hazaf. Banyak kitab-kitab macam tu lah. Tapi bila dia biasa tu, insya-Allah dia boleh faham. Dekat perkataan wa innama iqtasara al-musannif ala isnain. Bawah tu dia kata wahasilul jawab annahu innama iqtasara ala sintain li'annahumal mansus alaihima fil ayatil karimah. Okey, lepas tu wa qauluhu wa illa fasab'u ila akhirih. Ai, nampak dia nak takdirkan wa illa tu. Wa illa naqul. Yani jika kita tak kata wa illa naqul annahu iqtasara alaihi ma linnassi alaihi ma fil ayah, jawab dia fala yasih. Itu panjang dia. Tapi dia punya pendek dia wa illa, jawab dia hazaf. Li anna sab'a, kerana 7 tu ila akhirih. Sekarang ni apa yang dah dihazaf? Jawab in hazaf. Illa tu illa. Jawab in dah dihazaf. Lepas tu selepas in tu pun hazaf juga. Yang tinggal apa? Yang tinggal as-sab'. Wa illa fas-sab'u. As-sab'u tu sebenarnya apa? Sebenarnya ta'lil bagi lam yasih tadi. Tengok dia kata fahudhifa fi'lu syarti. Fi'il syarat dihazaf. Naqul. Wa illa naqul. Naqul hazaf. Lepas tu jawab muhazaf. Walam yabqa minhu illa la an-nafiyah. Tidak tinggal kecuali la nafiyah. In la. Tinggal la nafiyah. Dan wahudhifa jawabu syarti. Dan dihazaf jawab syarat. Mana jawab syarat? Fala yasih. Itu jawab syarat. Lepas tu wa uqima ta'liluhu maqamahu, dan didirikan, kita letakkan ta'lil bagi jawab tadi, jawab syarat tadi. Sebab apa tak sah? Kita letak ta'lil tu kerana ta'lil tu kita letak tempat jawab syarat. Ta'lil tu kita letak tempat jawab syarat. Jadi fa'ulima min zalika anna qawlu fas-sab'u tu ta'lil lil jawab la nafsul jawab. Nampak? Sebab dekat atas tu inna maqtasaral musannif alal isnain tu dia kata haza jawab. Jadi sebenarnya tu bukan jawab lagi, bukan jawab tu sebenarnya sab'u tu sebenarnya bukan jawab. Bukan silap. As-sab'u tu bukannya jawab syarat, dia nak bagi tahu kat situ. Tapi sab'u tu ta'lil bagi jawab syarat. Tapi jawab syarat dah dihazaf, fi'il syarat dah dihazaf. Letak sabak tu tempat jawab syarat. Tadi banyaklah dah dihazaf. Wa illa fasab'u, dan jika kita tak kata macam tu maka tak sah. Sebab apa tak sah? Fasab'ul muharramah, 7 yang diharamkan dengan sebab nasab,
haram juga dengan sebab radha', haram juga dengan sebab susuan. Kama sayati tasrih fi kalamil matni. Seperti mana akan datang tasrih, sebut secara nyatanya, terangnya dengannya pada kalam matan. Wal muharramatu bin nas. Kita habiskan sikit yang ni. Saya ringkas. Wal muharramat bin nas lagi arbaun. Ada 4. Jadi berapa tadi? 9 campur 4. Semua sekali berapa? 7 campur 2 9. Campur 4 13. Semua 14. Oh, ada satu lagi nanti. Satu ada takbid. Arbaun bil musaharah. 4 dengan jalan musaharah, nikah kahwin. Siapa dia? Wa hunna ummu zaujah, iaitu ibu bagi isteri. Ibu bagi isteri siapa dia? Mak mentua. Wa in alat, dan jika tertinggi. Maknanya apa ni wa in alat? Maknanya ibu bagi isteri, lepas tu ibu bagi ibu isteri. Maknanya tok lah, tok perempuan tu. Tok isteri kita. Tok isteri kita pun tak boleh juga kahwin dengan dia. Maknanya kalau kita nak bersalaman dengan dia boleh lah, sebab dah jadi mahram. Wa in alat ummuha, ummu zaujah tu sawa'un min nasab aw radha', sama ada daripada nasab ataupun radha'. Sebab tu kata tadi, maknanya kalau kita kata Zafri dia kahwin dengan Fatimah. Fatimah ni dia ada 2 ibu, satu ibu dengan sebab nasab, satu ibu dengan sebab radha'. Jadi Zafri dua-dua tu jadi ibu dia dah. Jadi mak mentua. Satu mak mentua nasab ni lah, daripada nasab isteri ni. Satu mak mentua ni dari segi radha' dengan isteri, yang menyusukan isteri. Dan ke atas lagi. Semua tu jadi mahram. Bin nasab aw radha'. Sawa'un waqa'a dukhulu zawj bi zaujah am la. Sama ada kita kata si suami tadi dah masuk dengan, maknanya dah bersama dengan isteri, dah berjima dengan isteri ataupun tidak. Maknanya mujarradul aqdi, jadi si suami dengan mak isteri, mak mentua tu jadi mahram. Jadi fal aqdu alal banat yuharrim al ummahat. Itu selalu disebut lah, maknanya al aqdu alal banat yuharrim al ummahat. Akad ke atas banat, anak perempuan, mengharamkan ibu. Lepas tu war rabibah. Dan rabibah. Apa rabibah? Anak tiri. Bintu zaujah, iaitu anak kepada isteri. Maknanya bila seseorang tu kahwin dengan seorang perempuan, isteri tu ada anak. Maknanya perempuan tu dah berkahwin dah sebelum tu, dan dia ada anak. Jadi bila kita kata Zaid kahwin dengan perempuan ni, perempuan tu ada anak, jadi anak tu panggil rabibah. Anak tu panggil rabibah. Anak perempuan tu panggil rabibah. Baik. Anak tu akan jadi mahram dengan si Zaid ni bila dia masuk dengan isteri dia. Zaid kahwin dengan Fatimah. Fatimah ada anak Zainab. Jadi Zainab dengan Zaid ni dia akan jadi mahram bila Zaid ni jima' dengan Fatimah. Kalau tak jima' lagi, lepas tu cerai, Zaid boleh kahwin dengan Zainab. Bintu zaujah. Syarat dah idza dakhala bil apabila suami itu dah berjima' dengan ibu. Seperti mana yang disebut dalam ayat wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Yang ketiga wa zaujatul ab, ibu tiri. Yakni zaujatul ab, isteri bagi ayah. Isteri bagi ayah. Ayah kita contohnya dia kahwin dengan seorang lagi. Itu panggil zaujatul ab, ibu tiri. Jadi ibu tiri ni dia akan jadi mahram dengan kita dengan semata-mata ayah kita ni kahwin dengan perempuan tersebut. Tak syarat dukhul. Tak syarat dukhul. Idza dakhala bil wa zaujatul ab wa in alal ab. Contoh datuk kita kahwin seorang lagi. Sama juga dah. Itu nenek tiri kita tu jadi mahram dengan kita. Wa zaujatul ibni, dan anak dan isteri bagi anak. Ini kita sebut menantu. Menantu. Zaujatul ibni, anak
isteri bagi anak. Kita ada anak dan anak kita tu berkahwin, isteri dia tu dengan kita jadi mahram dengan semata-mata akad. Wa in safala, dan jika rendah bawah lagi pada tu pun, cucu kita ada cucu kita kahwin, isteri dia dengan kita mahram. Wal muharrah bih, 4. Wal muharramatu as-sabiqah hurmatuha ala ta'bid, dan hurmah yang telah yang tersebut tadi tu, hurmahnya ala ta'bid. Ini kita sebut awal tadi, tahrim ada 2, tahrim mu'abbad, tahrim mu'aqqad. Jadi yang kita dah sebut ni ada 3 belah ni. Dia sebenarnya 8 belah. Tapi sebab dia iktisar apa yang ada dalam nas, semuanya ada 3 belah. 2 belah ala ta'bid. Ni satu lagi 3 belah ala ta'bid, satu lagi ala yang disebut dalam ni ala ta'kid lah. Maknanya dia muaqqad. Wal muharramatu sabiqah hurmatu ala ta'bid wa wahidatun hurmatuha la ala ta'bid bal min jihatil jam'i. Ini kita berhenti kat sini. Tengok lewat dah. Sebab sini nanti ada masalah-masalah lain yang berkaitan. Jadi esok kita boleh masuk, kita boleh habis uyub. Kita boleh habiskan sekali dengan uyub. Bila habis bab uyub, esok lambat kot, start lambat 11.30. Sampai uyub lah kita cuba habiskan sampai uyub. Sampai aib yang mensabitkan khiyar. Lepas tu barulah masuk bab mahar, isi kahwin, sadaq. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis